Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma wa alhiqna bis salihin. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, seterusnya kepada para pegawai daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan dan pejabat agama Islam daerah Tampin, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Apa khabar semua? Ya, terima kasih di atas kehadiran pada pagi ini. Semoga kehadiran ibu ayah dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan beroleh manfaat daripada apa yang bakal kita bicarakan pada pagi ini untuk sama-sama kita bawa pulang dan juga memahami beberapa perkara yang berkaitan dengan perkembangan semasa yang melibatkan hal ehwal agama Islam, sama ada di peringkat negeri, negara maupun di peringkat antarabangsa. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diminta supaya sentiasa peka, cakna dan juga menyusun atur segala keperluan kehidupan kita mengikut peredaran zaman. Topik yang saya akan bentangkan dan bincang bersama pada pagi ini adalah satu topik kecerdasan buatan dari perspektif fik dalam era digital. Kecerdasan buatan ini adalah satu topik yang rata-rata orang bercakap. Dan kita tahu kecerdasan buatan, nama lain bagi kecerdasan buatan ataupun nama asal kecerdasan buatan adalah artificial intelligence. Artificial intelligence. Maklum tahu ke apa benda tu? Agak-agak tu. Dia bukan buah jogi, bukan potai. Bukan ikan baung. Artificial intelligence adalah menggunakan teknologi. Teknologi yang berkembang. Maklum ada handphone tak? Ada kan? Ada handphone kita buka pakai cap jari, betul? Letak cap jari, kita boleh setting, kita boleh lock atau kita tutup telefon kita tu. Lepas kita tutup, kalau nak buka, kena letak cap jari. Dia ada keluar macam satu bentuk tu, macam cap jari, kita letak. Maka cap jari kita tu dibaca oleh sistem, kita boleh buka. Satu. Keduanya, kita masukkan nombor. Betul? Yang kedua. Yang ketiga, kita buat zigzag, kita buat M, kita buat S, kita buat R, Ravi. Ataupun kita pakai muka. Buka tu, dia tengok muka kita, dia boleh identify, dia boleh buka. Ada juga yang lock pakai mata. Mata kita tu, di scan mata kita tu boleh buka. Ini semua dia panggil artificial intelligence. Macam mana teknologi dia boleh memudahkan urusan. Dulu kita kena buat apa? Dulu kita kena on satu-satu, kita kena tekan nombor. Sekarang tak. Tekan nombor. Kalau kita nak cepat, kita tak payahlah tekan nombor. Katakan nombor yang kita lock handphone kita tu 6 nombor. Kita kena tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kadang jari kita pula dah kombang. Tokan-tokan tak kono. Macam mana buat? Jadi artificial intelligence ni, bila kita buka, kita tengok muka. Buka. Dia buka. Tengok je, tak payah tokan dah. Jari ni, dulu daripada tekan 6 nombor, letak cap jari je. Pap, dia buka. Itu namanya artificial intelligence. Maksudnya, bagaimana teknologi sekarang telah memudahkan urusan kita. Mempercepatkan urusan kita dalam sesuatu perkara. Dulu kita pergi hospital, kita kena bagi IC, betul? Bagi IC,
kena masukkan nombor IC, kena masukkan alamat, tarikh lahir, tarikh meninggal. Tak. Kita semua dah ada tarikh meninggal, cuma kita tak tahu, tak dimaklumkan. Jadi kita masuk semua tu, baru dia masukkan dalam sistem, lepas tu dia pun print, dia bagi kat kita. Sekarang macam mana? Kita sudah ada barcode. Barcode, dia ada satu barcode, satu lagi QR code. QR code tu yang 4 segi, ada bintik-bintik tu, kita scan. Atau barcode, ada burung seekor terlopeh dalam ni tuan-tuan. Barcode yang ada baris lurus macam lidi banyak, itu barcode. Apa dia orang buat? Dia ambil satu scanner, tempat untuk macam pistol tu, dia scan, dia baca, keluar semua data. Semua data. Maklum nak naik kapal terbang dulu, susah. Sekarang, kita bagi tiket, dia tengok tiket kita, tengok IC, dia scan. Betul tak? Itu semua artificial intelligence. Macam mana dulu daripada sistem yang konservatif ataupun pendekatan penggunaan teknologi yang klasik tidak lagi digunakan. Dia semakin cepat. Semakin cepat. Dulu kita nak telefon, dulu kita pakai telefon tu, kita hanya boleh hantar mesej dan kita boleh telefon. Betul tak? Sekarang, kita boleh hantar mesej, kita boleh guna WhatsApp, kita boleh guna Telegram, kita boleh guna Instagram, kita boleh guna macam-macam gram, dan kita boleh buat live call dengan anak kita duduk di Amerika, kita duduk di Tampin, kita masih boleh berbual macam dia kat sebelah aja. Betul tak? Teknologi. Dulu nak cakap dengan anak macam mana? Kalau zaman saya belajar dulu dekat Jordan, tahun 1995, nak telefon tu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, sebab bunyi tu nak sampai tu. Dulu yang pernah pergi Mekah, bila telefon ke Malaysia macam tu kan? Dah makan ke? Tunggu kejap. Dah. Habis masuk. Tak sempat tanya khabar, nak apa, sebab baru tanya dah makan ke belum? Tek, masa dah habis. Sebab dia punya frekuensi ataupun dia punya getaran sampai bunyi tu lambat. Sekarang satelit dah banyak. Teknologi dah semakin canggih. Data-data kita ni semua disimpan di satu tempat yang sekarang dikenal sebagai big data. Yang tu saya tak nak ceritalah. Big data ni cerita lain pula. Cuma saya nak beritahu kita ini tidak boleh lari daripada menggunakan teknologi. Ya. Kita tak boleh tak guna teknologi. Sekarang kita nak beli barang, dia suruh download apps. Download apps. Sikit-sikit download apps. Kadang-kadang saya geram, saya tak boleh, telefon saya dah penuh memori, tak boleh download dah. Selagi mana tak download apps, dia tak bagi saya diskaun. Macam-macam taktik dia orang ni. So, ini yang dinamakan sebagai artificial intelligence, kecerdasan buatan. Okey. Kita nak lihat, adakah Islam membenarkan atau Islam menghalang? Boleh atau tidak? Teknologi terkini ini dalam bentuk kecerdasan buatan, satu yang digunakan atau satu yang tak boleh digunakan. Kalau boleh digunakan, apa pandangan ulama? Kalau tak boleh digunakan, apa pula pandangan ulama? Kalau boleh guna, setakat mana boleh guna? Kalau tak boleh guna, apa sebab tak boleh guna? Dan kalau ada situasi-situasi tertentu, bagaimana saya ni sebagai pengguna perlu seimbangkan antara boleh guna dan tak boleh guna. Bagaimana saya nak lihat? So, seperti mana ibu ayah tahu, saya bertugas di Universiti Islam Selangor sebagai NAB Chancellor. Ya. Nama saya lah tu. Muhammad Farid Ravi. Tak ada orang lainnya dah. Ini cerita Maklum nampak tak Maklum? Tak nampak? Lah, kesian. Ya, tak berapa nampak ya. Tak apalah. Nak saya bacakan?
Tak payah. Pun tak bayar juga. Habis malu nak apa? Saya cerita je lah. Cerita je lah saudara. Cerita. Ini dia punya pendahuluan. Nak beritahu kebelakangan ini hangat diperkatakan tentang teknologi artificial intelligence, AI atau kecerdasan buatan dalam aplikasi, sama ada perniagaan yang bisnes. Bisnes pun orang gunakan sekarang transaction. Pernah tak kita pergi bank, dulu kita nak pergi bayar, kita kena keluarkan duit 20,000, 30,000. Betul? Sekarang, kita bagi je nombor akaun, ini akaun saya dek, daripada akaun saya ni, awak transferkan ke akaun nombor satu lagi ni, nilai 20,000. Nampak tak duit tu? Nampak ke tidak? Tidak, itu kalau dekat kaunter. Sekarang saya dekat guna handphone, kan? Saya ada handphone, saya ada apps bank. Sama ada bank Islam, bank Muamalat, bank Rakyat, Maybank. So saya boleh transfer duit dengan begitu mudah. Saya boleh bagi saya punya QR code, maklong scan aja, transfer lah duit dalam tu. So sangat mudah. Tak payah dah pergi ke bank, isi borang, ambil pen tak cukup dakwat, borang habis, queue lama-lama. Sekarang pergi bank, kat bank tak ada orang kat bank. Sebab itu banyak bank-bank yang dalam bentuk fizikal, yang rumah kedai ni dah tutup. Tak ada sebab orang tak pergi dah. Orang duduk dekat duduk sambil minum boleh transfer duit, boleh buat transaction dia panggil. So senang tak? Nak buat perniagaan pun begitu juga. Daripada sini saya boleh transfer duit ke Amerika. Dari sini saya boleh transfer duit ke England. Saya boleh transfer duit ke Mekah. Boleh transfer duit ke mana saya nak transfer. Saya boleh transfer. Dengan begitu pantas dan cepat. Tak adalah 3 hari baru sampai. 4 hari baru sampai. Hantar telegram sampai 7 hari baru sampai. Tak ada. Pendidikan pun sama juga. Anak-anak kita belajar sekarang ni dah banyak guna artificial intelligence. Buku, dulu anak-anak kita bawa buku. Sekarang kebanyakan universiti tak ada dah buku fizikal. Buku fizikal ni buku yang cetak tu tak ada. Yang ada buku yang sudah di e-book. Nama dia e-book. Maklum kalau e-book tu maksudnya buku yang sudah dipindahkan dalam bentuk teknologi, dalam bentuk komputer lah, ada masuk dalam tu. Itu e-book. Sehingga ada wujud e-resources, kata orang. E-resources, rujukan yang berdasarkan kepada e. Kita ada maktabah syamilah. Contoh ini dalam rujukan kalau ustaz, kalau dalam isu-isu berkaitan dengan agama, kita nak rujuk apa? Maktabah syamilah. Dalam maktabah syamilah tu ada ratusan ribu buku. Begitu juga dengan Jami' Kabir yang boleh muatkan satu perpustakaan, buku tu semua dalam 2 CD ataupun dalam satu device, satu alat. Dalam tu buku beratus ribu. Kalau ratus ribu buku tu kita nak susun, muat tak dewan ni? Bertingkat-tingkat kita kena susun. Dah lah kena susun. Kalau library, perpustakaan, dia kena susun buku, kena katalog buku, kena buku ikut tahun, buku ikut bidang, kena susun. Lepas tu akaun tu 24 jam kena buka. Buku akaun kena sentiasa buka. Sebab buku kena ada dalam suasana suhu yang boleh jaga buku tu. Kalau tak, buku akan rosak. So akaun kena on. Bila library tu buka, kena ada petugas, kena minjam, kena pulangkan, kena scan. Kalau tak pulangkan buku, kena saman, kena bayar denda lewat hantar buku. Betul kan? Sekarang tak ada dah. Tak ada dah. Orang kelik buku dekat situ. Lepas tu, buku pula dulu, kita ambil buku, kita buka, kita kena tengok satu muka surat, satu muka saya kena salin balik. Ataupun saya bawa kat kedai, saya kena photo state. Bila saya nak buat nota, saya nak buat satu karya, saya nak buat satu artikel, saya kena ambil daripada buku tu, saya kena salin, saya kena buat, saya kena type balik. Satu-satu saya kena buat. Sekarang tak. E-book tu, saya pergi kat e-book, saya terus copy dekat nota tu,
Saya ambil, saya paste dekat page yang saya mahu. Ini nak beritahu dunia pendidikan. Ada setengah negara, dia bagi universiti-universiti, setengah college swasta, dia bagi pelajar iPad. Anak saya belajar di Seri Puteri, dia bagi iPad. Budak pergi kelas, tak bawa buku dah. Bawa iPad. Dalam iPad tu buku sains, buku matematik, buku semua jenis buku ada. Budak buat kerja rumah dulu, kena hantar pakai buku latihan, betul? Buku rampaian. Kena isi buat kerja buku sekolah tu ke buku rampaian, kena hantar, cikgu kena write. Sekarang tak, sekarang ada satu apps, satu sistem, masuk dalam tu, cikgu akan hantar soalan tu dijawab terus dekat melalui komputer. So pelajar, cikgu akan dapat, cikgu akan write. Budak tak pikul buku dah. So itu dari sudut pendidikan, semakin canggih. Termasuk juga pelajar-pelajar kan dekat universiti. Dia nak buat assignment. Ada satu teknologi baru melalui artificial intelligence, dia panggil ChatGPT. ChatGPT ni maklum, maklum pun ada ngah tak ChatGPT ni. Wih, canggih maklum tampil ni. ChatGPT ni budak pakai assignment, buat kerja sekolah senang. Tanya satu soalan. Siapa Farid Rawi? Dia akan bagi jawapan. Kalau siapa Mak Ngah Tampin, memang tak ada. Kan? Tanya dekat dia soalan, cara buat gondang itik, dia akan bagi tahu. Resepi gendang Negeri Sembilan. Tekan, dia akan bagi tahu. Itu panggil ChatGPT. Cara menawan hati suami, tekan, keluar. Udahnya, dia akan menjadikan manusia ni asyik dengan teknologi tadi tu. So pendidikan, agama pun orang dah buat macam tu. Yang kerisauan kita dan kerisauan Jabatan Mufti dan juga agensi-agensi agama, bagaimana orang Islam tidak leka dan tidak terpesona dan tidak bergantung kepada artificial intelligence dalam hal ehwal berkaitan dengan agama. Boleh tak rujuk? Boleh. Tapi dia mesti melalui platform yang sah, platform yang dibenarkan, platform yang diperakui, yang di-endorse. Itu kalau hal ehwal agama. Dia dekat ChatGPT kan, ChatGPT, soalan yang orang banyak tanya adalah soalan dia, who is God? Who is the God? Siapa itu Tuhan? Tuan-tuan tahu tak apa ChatGPT jawab? Allah. Cuba tanya dekat dia, siapa Tuhan? Dia akan jawab, Allah Tuhan. Dia akan jawab. So memang ChatGPT pun jawab Allah sebagai Tuhan. So orang bergantung, orang cari. Baru-baru ni ada kawan bagi tahu, di antara carian dekat Google kat Malaysia, di antara carian yang tinggi kat Malaysia ni, di antara carian yang tinggi ialah Ustaz Farid dah kahwin lagi. Ramai yang goma nak tahu saya dah kahwin lagi ke tidak. Sibuk lah. Nah, sekarang orang semua sibuk tengok Patah Amin pula lah. Orang nak cek tengok. Ya, isteri saya meninggal tahun lepas bulan Februari. Tapi orang duk cari tengok Ustaz Farid dah kahwin belum, dah kahwin belum. Sebab kalau saya pergi kenduri kahwin, sebab memang dah jadi satu perbualan orang dan sudah menjadi viral, saya dah kahwin. Sedangkan saya tak kahwin lagi. Saya pun tak tahu.
Siapa buat cerita? Mungkinlah sebab saya suka bawa anak-anak perempuan saya pergi kenduri kahwin. Kadang saya bawa nombor 2, kadang saya bawa nombor 3, kadang saya bawa yang sulung. Kalau jemputan itu, dia kata suami dan isteri. Isteri tak ada. Saya bagi tahu saya bawa anak boleh. Dia kata boleh, saya bawa anak saya. Anak saya dah tinggi 22 tahun, 21 tahun. Anak perempuan, bila pakai baju kurung, bila pakai apa selendang bagai kan, bila pegang di jalan pegang tangan abah, orang yang kenal lah, orang tak kenal. Ustaz Farid dah kahwin agaknya. Tak ada kojo kan? Yalah anak saya, sebab dia campur kan, isteri saya, arwah isteri saya, dia campur Melayu Cina. Bapa mentua saya Cina, mak mentua saya Melayu. So isteri saya nampak Cina lah. Anak-anak saya macam-macam color ada. Ada color teh tarik, ada kopi susu, kopi O pun ada tuan-tuan. Diikut balik baku abah kan. Termasuk dalam perubatan. Ambil darah kita setitik, ambil darah bila letak tu, doktor masuk dekat mikroskop ataupun masuk dekat makmal, dia boleh cek dan dia boleh tahu apa jenis-jenis penyakit yang ada. Bermula buah pinggang, jantung, buah pinggang, jantung, paru-paru, kemudian apa? Limpa, kemudian hempedu, kemudian apa lagi? Jadi dia akan tengok sel-sel dalam tu. So perubatan pun begitu juga. Dan yang paling canggih pula, lepas ni akan datang, percayalah 5-6 tahun lagi, doktor tak buat operation dah. Doktor akan bagi setting dekat mesin, apa jenis penyakit, nak operate apa. Tolong operate jantung, maklum, ada satu saluran tersumbat 90%. Potong dan betulkan, ambil saluran dekat peha, gantikan. Semua arahan dia bagi dekat mesin. Dia setting 1, 2, 3, 4. Jadi kita pun baging. Lepas di bius, kita pun baging. Doktor akan monitor saya. Semua mesin buat. Berani tak serah diri kat mesin? Bayangkan maklum tengah-tengah operate elektrik mati pula. Elektrik pula mati maklum, la ilaha illallah kan. Macam mana? Awak dah mulut dah kena tutup apa semua kan, kita pun tak tahu. Masuk elok, keluar koreh dah. Doktor senang aja. Kita dah cuba sedaya upaya kan. Tapi tak dapat selamatkan juga. Ialah ajal. Pandai pula doktor sebut ajal. Perubatan. Cabut gigi pun besok mesin buat. Duduk nganga. Mesin datang masuk, dia pun cek gigi mana yang dah rosak, gigi mana yang boleh tampal, gigi mana yang tak boleh selamat. Dia cabut. Ya, artificial intelligence. Perubatan. Melalui penyakit kita boleh tanya dekat mesin, dekat artificial intelligence ni, ini situasi, darahnya begini, ada isu berkaitan dengan kencing manis apa semua. Masuk dalam sistem itu akan recognize dan akan baca dan dia akan bagi ubat berkaitan dengan penyakit kita. Dekat farmasi pun besok orang tak payah ada dah tuan-tuan. Sebab semua diambil alih oleh artificial intelligence. Esok kan 5-6 tahun lagi orang boleh clone Farid Rawi, mesin tu datang, bentuk rupa macam Farid Rawi, bercakap lagi canggih daripada Farid Rawi. Sebab dia dah set up teknologi. Nanti saya akan share macam mana pada tahun 2018 ada robot yang dicipta oleh China dibawa ke Malaysia dan Tun Mahathir pada ketika itu sebagai Perdana Menteri, dia bual dengan mesin tu, nama dia Sophia. Ni semua orang kan tak ada robot bawah ni. Aduh. Kan.
Jangan main silsilat robot besok dia masak gondang itik lagi sedap. Sebab sukatan tu tak pernah miss. Kalau maklum campak-campak aje. Kan? Dia tak, dia sukat satu-satu, dia timbang, dia buat. Dia akan cuba minimize, akan usaha supaya kurangkan sejauh mungkin kesalahan atau kesilapan. Baik, teknologi termasuklah teknologi dan lain-lain bidang berkaitan dengan sains binaan dan sebagainya. Kita bagi tahu dekat mesin tu, kita bagi tahu dekat artificial intelligence, saya nak buat bangunan 5 tingkat. 5 tingkat perpustakaan. Sila beri cadangan ataupun sila desainkan. Oh, dia buat desain kan. Tak ada dah arkitek nanti. So semua minta dengan mesin saja. Tanya dekat artificial intelligence. Saya nak buat longkang, keluasan panjang dia 200 meter, besar dia sekian-sekian, apa yang perlu? Banyak mana simen, banyak mana batu, banyak mana kapur, banyak mana, semua dia akan bagi tahu. Satu persatu dia akan bagi tahu macam mana adunan dan sebagainya akan bagi tahu. Seni binaan. Jangan main tuan-tuan, teknologi. Sebab itu budak dekat universiti yang ambil engineering banyak pakai chat GPT untuk buat assignment. Dia buat assignment pakai chat GPT. Sebab itu pensyarah-pensyarah kena bersiap siaga untuk berdepan dengan pelajar-pelajar yang lagi canggih daripada pensyarah. Dan lain-lain bidang sebagainya lah. Ia berkembang begitu pesat pada mutakhir berbanding 20 tahun yang lampau. Dengan perkembangan tersebut, maka banyaklah isu-isu AI dibahaskan seiring dengan perkembangan AI. AI maksud artificial intelligence yang mempunyai pelbagai penggunaan dan matlamat. Justru telah banyak timbul persoalan yang terkait dengan AI. Oleh kerana isu ini adalah isu baru dan terkini, maka para ulama terdahulu tidaklah menjawab persoalan ini secara khusus kerana ia termasuk dalam permasalahan semasa. Betul, ulama dulu kita nak rujuk apa kata Imam Syafi'i mengenai kecerdasan buatan. Memang tak ada lah. Apa kata Imam Ghazali mengenai kecerdasan buatan? Memang tak ada. Imam lain ada tak sebut? Memang tak ada. Sebab zaman itu tak ada yang namanya artificial intelligence. Tetapi ada tak ulama letakkan kaedah umum? Kaedah umum. Contoh, ayat Quran bagi kaedah umum. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya sekiranya kamu tidak tahu. Tanya kepada orangnya. Fas'alu ahla dzikri. Ulama bincang ahlu zikri itu siapa? Orang yang pakar dalam sesuatu bidang. Sekiranya kamu tak tahu. Itu kaedah umum. Kaedah umum. Jadi macam mana saya nak faham? Setiap orang ada kepakaran dia. Bahasa moden sekarang dia panggil SME. Subject Matter Expert. Kalau saya nak tahu macam mana saya nak bolor lembu, nak bagi lembu tu sehat, gemuk, membiak, apa saya kena buat? Siapa saya kena tanya? Kena tanyalah orang yang pakar dalam bidang penternakan atau orang yang ada pengalaman menternak dalam lebih 20-30 tahun dan memang dia berjaya dalam usaha menternak lembu. Kira dia adalah big supplier untuk lembu di Tampin dan juga ke seluruh Negeri Sembilan atau ke Malaysia contohnya. Itu namanya pakar dalam bidang dan dia telah berkecimpung dan dia telah membuktikan kemampuan dia. Tak bolehlah saya nak bela lembu, nak belajar bela lembu, tiba-tiba pergi tanya dengan mamak yang tebau di Canai. Aneh. Boleh bagi tahu saya macam mana mau bela lembu? Mana saya tahu? Kalau nak tanya aneh tu, kita tanyalah dia macam mana buat roti canai. Memang itu dia tebak dah 20-30 tahun. Betul tak? Jadi kita mesti tanya bidang kepada ahlinya. Salah satu masalah sekarang ni, saya nak keluar sikit aja. Salah satu masalah yang umat Islam hadapi mutaakhir ini, apabila orang yang bukan bidang bercakap dalam sesuatu perkara. Contoh, dia ni pilot.
Dia ni engineer, tapi sibuk cakap bab Al-Quran, sibuk cakap mengenai hadis, sibuk bercakap mengenai akidah, sibuk bercakap mengenai hal ehwal Islam. Kita tidak menafikan orang barangkali ada ilmu, tetapi tak boleh orang itu yang dijadikan sebagai sandaran. Kita akan tanya, Maklong belajar mana? Ada orang tu sebut, orang tu siapa? Dia bawa kapal terbang. Habis ustaz dekat masjid, ustaz dekat jabatan mufti, kenapa tak dirujuk? Yang dirujuk orang salah. Ilmu dia ada. Barangkali ada ilmu melalui pembacaan. Tetapi yang belajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah, pergi ambil sijil, ambil Rabi' Sanawi, belajar bahasa Arab, pergi ke Jordan, pergi ke Mesir, pergi ke Morocco, sampai habis berbelas-belas tahun, balik pula, kerja pula daripada peringkat bawah, sehinggalah dia jadi seorang yang jadi rujukan. Tiba-tiba dia tu kita kata letak tepi. Yang kita tanya pada orang yang bukan bidang. Quran sebut fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dia. Tak boleh. Dia masalahnya tuan-tuan, di Malaysia ni kadang-kadang kita tak pernah tanya siapa yang bagi maklumat tu. Sebar je. Dengar je bunyi, dia baca dalil sikit, dah kita pun tergamam. Yolah kan dia baca ayat Quran lah ustaz. Baca Quran, semua boleh baca Quran. Tapi cara tu betul atau tidak, dia rujuk ayat tu. Saya bagi contoh. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu, sesungguhnya fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Ada di tempat lain ayat bunyi al-fitnatu akbaru minal qatl. Memfitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Lebih besar daripada membunuh. Lebih dahsyat daripada membunuh, satu lebih besar daripada membunuh. Fitnah, al-fitnatu. Al-fitnatu. Apa maksud al-fitnatu? Rata-rata orang kita faham al-fitnatu ialah fitnah. Fitnah menyebarkan cerita tak betul, memfitnah orang. Yang kita faham dalam budaya masyarakat kita ni ada kalimah fitnah, betul tak? Apa maksud fitnah? Kadang-kadang kita pun dengar, awak ni kan berdosa besar sebab fitnah saya. Quran dah sebut fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Quran sebut al-fitnatu asyaddu minal qatl, bukan bermaksud fitnah menyebarkan berita palsu. Fitnah dalam ayat itu membawa maksud syirik. Sesungguhnya berbuat syirik itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Al-fitnah dalam Al-Quran ada 12 makna. So salah satu makna al-fitnah ialah syirik. Bila ayat itu turun, al-fitnatu asyaddu minal qatl, memfitnah orang itu lebih, fitnah itu, sesungguhnya fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Sebab bila berada di medan pertempuran, di antara penduduk Mekah dan penduduk Madinah, bila nak bertempur, sama ada di perang Badar ke Uhud dan sebagainya, bila nak bertempur, mereka yang ada di pihak Nabi Muhammad daripada Madinah ni, bila nak lawan orang Mekah tu bukan orang lain, sepupu, sepapat, Pak Long. Bukan sebahagian penduduk Madinah itu asal dari Mekah kan. Mereka berhijrah. Bila disyariatkan perang, bila nak pergi perang tu di medan pertempuran, yang di sebelah Mekah tu, ni bukan orang lain, sepupu, sepapat ni, Pak Long, Mak Long sebagainya. Tapi Quran beritahu, jangan gundah gulana, peperangan mesti diteruskan. Sebab syirik yang mereka buat itu lebih besar daripada pertempuran yang kalian buat ni. Faham? Faham ke? Tak faham, saya ulang. Kita ulang sampai faham. Sebab saya pun dah jadi artificial intelligence juga. Saya pun dah jadi artificial intelligence. Jadi kita tahu kedudukan artificial intelligence dan juga yang dinamakan sebagai kecerdasan buatan. Ya. Jadi ulama dulu tidak meletakkan, tidak menjawab isu berkaitan artificial intelligence, tapi ulama dulu meletakkan asas-asas tertentu, kaedah-kaedah
tertentu bagi mengikat apa-apa perkembangan daripada semasa ke semasa. Islam sama sekali tidak pernah menyanggahi sebarang perkembangan moden, sebarang perkembangan dari sudut teknologi, tidak pernah. Tapi Islam ada syarat, Islam ada kaedah, Islam ada undang-undang dia. Ya. Kita boleh je tanya dekat artificial intelligence, scan muka kan, scan muka, masuk dalam sistem, scan muka, tengok dekat cermin, tengok apa scan, ambil gambar, masuk dalam sistem, tanya dekat kecerdasan buatan, kalau macam ni, apakah muka yang lebih sesuai untuk saya? Dia akan betulkan hidung sikit, dia akan betulkan, jadi bertukar orang. Jadi semua dia boleh cadangkan. Kalau muka macam ni, suami macam manakah sesuai untuk saya? Jangan tanya. Namun Islam sebagai agama syumul bersifat waqi'i, ada jawapannya bagi setiap perkara yang berkembang dan berubah. Sama ada yang disediakan jawapan itu, dia ambil daripada Al-Quran, sunnah Nabi SAW, hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, termasuk aqwalus sahabah ridwanullah alaihim, usul fiqh, kawaid fiqhiyah serta pandangan ulama yang muktabar yang diseimbangkan dengan perkembangan semasa, termasuklah isu yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Baru slide yang pertama, pukul 10 kita nak berhenti. Okey, apa itu kecerdasan buatan AI? AI singkatan Artificial Intelligence ialah kemampuan komputer atau mesin untuk meniru tingkah laku dan pemikiran manusia. Secara mudahnya, AI adalah teknologi yang membolehkan mesin berfikir dan bertindak. Mesin berfikir, orang tak fikir dah. Saya rasa kalkulator kita pun AI dah tu, kalkulator. Kalkulator tu 3 campur 3, 6, kan? Dulu, kita tak ada kalkulator, ataupun dalam komputer, handphone kita ni tak ada kalkulator, apa kita akan buat? Kita akan, kira pakai jari. Kalau jari tak cukup, jari kaki. Itu malih tu orang tampil ni. Dia pun artificial intelligence juga. Ingat komputer je boleh. Kita boleh buat. Jari kaki pun kita guna untuk kira. Jadi, kita buat apa? Kita akan congak. Lepas tu guna jari apa semua kita congak. Otak kita berjalan. Betul? Jadi, ujungnya sekarang ni, otak tak berjalan dah. Sebab kita guna otak kita sikit je. Dia bagi tahu, cari dekat, tanya dekat kalkulator. Tanya dekat kalkulator. Tanya dekat kalkulator. Kalkulator bagi jawapan. Dia sebagai pembantu maya, Google. Kan dia sekarang apa-apa hal cari kat Google. Google termasuk dalam artificial intelligence. Kita masukkan maklumat semua dalam Google. Sistem pengesahan wajah yang saya sebut tadi, tengok muka dia boleh sahkan kita. Pemandu autonomi. Sekarang ada kereta yang boleh di set upkan navigation dia. Maksudnya ke mana saya nak pergi? Daripada Tampin ke mana? Contoh, mana maklum nak pergi? Ambil Kuala Lumpur. Bahau. Nak pergi apa? Gombau. Nak pergi apa? Shopping. Cari pantai. Baik. Tampin, Bahau. Masuk dalam navigation tu, setup, tidur maklum. Setup, kereta tu bawa sendiri. Itu yang Tesla buat dan ada beberapa teknologi yang moden, kereta itu boleh memandu sendiri. Dia boleh parking sendiri, ada traffic light dia akan berhenti, kalau ada polis dia akan bawa slow. Ya. Dia akan bawa.
berhati-hati dan juga meminimumkan berlakunya kemalangan. Dan dia boleh berhenti. Sampai ke lokasi dia akan bagi tahu, Mak Long bangun, Mak Long bangun, dah sampai Gombau. Kan? Si silap boleh set up dalam tu nak guna cakap dialek apa. Kan? Asal Negeri Sembilan. Cakap apa? Dialek apa? Negeri. Contoh kan? Contoh dia pun. Mak Long bangun, jangan membongak, bangun. Bangunlah Mak Long, sampai dah. Saya ada kawan, umur 90 tahun bawa kereta. Dia ada driver. Besar, pangkat besar. Driver ada, semua ada. Dia boleh relax. Tapi setiap minggu dia akan ambil masa bawa kereta. 2 kali, paling tidak 2 kali dia akan bawa. Saya tanya kenapa? Dah umur macam ni bawa, kenapa? Sebab bila bawa kereta, otak kita berjalan. Otak berjalan. Kita nak tengok kanan, tengok kiri, tengok cermin belakang, tengok kan? Tengok side mirror, kanan kiri tengok, lepas tu tengok meter, tengok itu. Kita nak ke kanan, kita pasang signal, ke kiri pasang signal. Kalau dah macam malap sikit, gelap sikit, buka lampu, buka radio. Kita tahu macam mana tekan brake, macam mana lepaskan clutch, nak tekan minyak, betul tak? Semua itu siapa yang bagi arahan? Otak yang bagi arahan. Kalau mesin yang bawa, otak buat apa? Membongak. Otak tidur lah Mak Long. Betul tak? So sebab itu manusia tidak boleh bergantung sepenuhnya atau transfer, memindahkan peranan manusia kepada artificial intelligence. Cuba sebut, nak dengar. Mak sodap bunyi. Bersembur Mak Long. Habis tudung kawan depan tu. AI berfungsi melalui gabungan algoritma. Ini terlalu teknikal lah. Saya rasa anak-anak yang belajar di sekolah barangkali mereka ada ambil subjek kemahiran teknologi, mereka tahu algoritma itu adalah bahasa komputer lah, kena senang cerita. Manusia ada bahasa dia, bahasa komputer adalah algoritma. Betul? Mak Long juga jawab, yo. Laju Mak Long. Ini beberapa kaedah fake. Beberapa kaedah fake dalam isu kecerdasan buatan. Contoh, dalam fake ada sebut al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum atas suatu perkara terbina atas pandangan keseluruhan perkara tersebut. Penjelasan yang terperinci perlu diambil kira bagi mengeluarkan hukum terkait kecerdasan buatan AI agar ia menepati kaedah di atas apabila kita mengambil satu-satu hukum berkaitan dengan syarak. Yang kedua, kaedah fake lagi, al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim. Hukum asal bagi sesuatu perkara adalah harus sehingga datangnya dalil yang menunjukkan kepada keharaman perkara tersebut. Sekarang artificial intelligence ini secara umumnya halal ke haram? Halal. Harus kan? Boleh pakai ke tidak boleh pakai? Boleh pakai. Selagi mana tidak dibuktikan bahawa adanya mudarat, adanya sesuatu musibah melalui AI. Perlu dibuktikan. Barulah dapat diharamkan atau difatwakan boleh atau tidak. Sebarang perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI perlu dilihat dari sudut yang natural dan tidak meletakkan sebarang sangkaan awal tanpa memahaminya terlebih dahulu atau sehingga dibuktikan akan kemudaratannya. Kita biasa dengar, saya nak bagi satu senario. Dalam Al-Quran, surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu
ala afwahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Hari ini, iaitu hari kiamat, bila manusia dibangkitkan, ditutup mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Mulut kita dikunci. Mulut dikunci. Apa yang bercakap? Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara dengan kami, tangan-tangan mereka. Wa arjulihim bima kanu yaksibun. Tangan bercakap, kaki bercakap terhadap apa yang mereka kerjakan. Sekarang ni dalam teknologi ibu ayah, bila pergi ke forensik, bila seseorang itu mati, jumpa jenazah dia, jumpa jasad dia di tepi longkang atau dekat hutan ke mana-mana, salah satu kaedah untuk mengenal pasti orang ni mati macam mana, kulit dia akan dijadikan sebagai bahan untuk diuji. Masuk dalam forensik system. Contoh ada seorang itu jasad dia jumpa tepi jalan, tepi longkang jumpa. Bila orang bawa ke forensik, orang tengok kuku apa semua, di kuku orang tu ada cakaran dan ada kulit orang yang bunuh dia. Sikit aja. Dia garuk pap sikit dapat. Sikit itu dibawa ke dalam makmal untuk diuji sehinggalah DNA itu dikenal pasti dan orang yang membunuh itu dapat ditangkap. Sekarang bagi tahu saya, sebelum pergi ke mahsyar, Quran dah beritahu tangan kulit manusia itu dah boleh bercakap. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Ada satu ayat daripada surah Al-Fussilat, Allah beritahu kulit manusia ini bercakap. Bukan bercakap dalam erti kata hari ini kita bercakap macam ni. Oi, apa khabar? Tak. Dia bercakap menggunakan bahasa teknologi pada ketika sesuatu perkara itu dilakukan. Termasuklah yang forensik tadi. Nampak tak? Boleh nampak? Oh, kita dah jadi masuk dalam bidang siasatan jenayah kita. Nak beritahu Quran mendepani keperluan manusia, lebih canggih daripada apa yang manusia gambarkan. Dulu kita tak tahu, tapi bila kita baca balik Quran dan apa yang dilaksanakan dalam bentuk pensabitan kesalahan dalam forensik, dalam DNA, kita kata Quran telah mendahului zaman. Saya ambil lalat contoh. Dulu ada orang pertikai hadis sahih, dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, berkaitan Nabi sebut sekiranya ada seekor lalat yang jatuh dalam minuman kalian, maka tenggelamkanlah lalat itu, sebab salah satu sayapnya adalah racun, satu sayap berikut adalah penawar. Biasa dengar tak? Biasa kan? Lalat kalau masuk tenggelamkan, lepas tu nak minum. Tak nak minum pun tak apa. Tapi Nabi sebut kalau tak nak membazir, nak minum, tenggelamkan lalat tu, ambil dia, buang dan minum air itu. Tak ada masalah. Itu hadis Nabi. Ada orang pertikai. Apa ini Islam? Lalat jatuh, bawa penyakit. Lepas tu disuruh pula tenggelamkan lagi lalat tu. Minum air. Apa Islam ini? Ya cukup. Ya macam tidak sehat. Kita kata kenapa tak sihat? Yelah, ada ke lalat ditenggelamkan? Saya nak tanya, berapa ramai orang mati sebab minum air lalat masuk dalam air? Ada ke tidak? Berapa orang mati? Ustaz, minggu lepas Ustaz, dekat Ustaz Tampin. Ada Ustaz Tampin kan? Ada. 3 orang mati Ustaz lepas minum air yang jatuh lalat dalam tu. Ada ke tidak? Ada ke tidak? Selagi tidak ada, selagi itulah apa yang Nabi SAW sebut itu, tidak boleh dipertikai. Mukjizat Nabi SAW mendahului zaman. Islam tidak paksa, tapi Islam tidak pula meletakkan satu. Dan Islam tidak paksa dalam masa yang sama. You bukan Islam, kata orang Islam sendiri pun tidak boleh mempertikaikan apa yang ada dalam ilmu Islam. You kena buktikan dulu.
Betul, 5 orang disahkan mati disebabkan minum air yang ditenggelamkan lalat di dalamnya. Pada masa itu boleh dipertikaikan, sekat ni ada tak? Tak ada kan? Lepas tu, diamlah, nak minum-minum, tak nak minum sudah, apa masalah? Masalahnya kadang-kadang yang mempertikaikannya itu orang Islam juga. Kononnya dia terlebih pandai. Agak-agak simpan sikit kau punya pandai tu. Simpan sikit tu. Jangan nak mandai-mandai. Dia pandai betul lah, dia memandai-mandai ramai tu tuan. Sebab itu, dalil itu tak boleh. Sebab harus. Dia bersifat harus. Kaedah fiqh juga, ini boleh diguna pakai la darara wala dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh membuat kemudaratan. Ini dalam Islam. Hadis Nabi ini jadi kaedah. Teknologi kecerdasan buatan AI mesti tidak mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri dan kepada orang lain, atau hanya memanfaatkan diri sendiri tetapi mendatangkan kemudaratan atau kesusahan kepada orang lain. Kayu ukur kemudaratan dan kemanfaatan adalah 5 teras maqasid syariah yang kita sebut daruriyatul khams. Hifzul din, hifzul mal, hifzul ard, hifzul nasal, kan menjaga maqasid syariah yang 5 itu untuk kemaslahatan Islam. Kaedah fiqh berikutnya adalah ad-dararu yuzal. Kemudaratan hendaklah dihilangkan. Jadi kita kena usaha. Kalau benda tu ada mudarat, kita kena hilangkan mudarat. Yang tak mudarat tu kita pakai. Ya, apabila wujud kemudaratan berkaitan maqasid syariah pada sesuatu teknologi melibatkan kecerdasan buatan AI, wajib ia ditinggalkan atau digantikan dengan alternatif lain yang menepati syarak. Kaedah berikutnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerosakan adalah didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Ya, kita mesti mengelak kalau perkara itu boleh bawa mudarat, maka kita kena jauhkan dulu. Ini antara prinsip yang penting dalam penggunaan dan pelaksanaan kecerdasan buatan AI. Sebarang isu ataupun risiko yang jelas berkaitan AI perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita melihat kepada pelbagai manfaat yang bakal diperoleh. Perkara ini menjadi lebih penting apabila berlaku pertembungan antara mafsadah dan maslahah. Pertembungan di antara kebaikan dan juga keburukan. Saya teruskan, ini illah dalam qiyas, ini agak akademik sangat. Saya cuba bawa lari dulu. Illah dalam qiyas ni juga macam ni tuan-tuan. Dadah itu haram tak haram? Ada sikit aja yang jawab haram. Yang lain nampak macam masih lagi ragu-ragu. Dadah ni haram ke tidak maklum? Haram. Ada sebut dadah dalam Quran? Ada? Tak ada kan? Habis mandai-mandai haramkan mana boleh? Mengkhayalkan? Kalau ada dadah yang tak mengkhayalkan? Boleh dia tu. Jangan macam-macam maklum. Lepas ni saya tak tanya maklum. Maklum banyak fatwa pelik-pelik. Dia macam ni. Dadah memang tak disebut dalam Al-Quran. Pengharaman dadah. Tapi pengharaman arak ada tak? Ada. Arak itu diharamkan sebab apa? Sebab arak itu sifatnya menghilangkan kewarasan akal. Menjadikan manusia terpesong. Bila hilang kewarasan akal, mula dia bertindak di luar batasan kemanusiaan. Membunuh, berzina, mencuri, bergaduh, menzalimi. Semua itu akan datang apabila seseorang itu minum arak. Sebab itu Nabi SAW sebut, Al-khamru ummul ma'siyah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Arak itu adalah ibu punca kepada semua kerosakan.
Kenapa arak haram? Sebab ada unsur menghilangkan kewarasan akal. Kalau dalam bahasa Arab, arak itu disebut khamru. Khamru. Kha, mim, ra. Khamru. Kenapa khamru? Khamru itu asal perkataan menutup. Kalau orang perempuan Arab, di negara Arab yang tutup semua tu Kak. Maklum, pernah nampak tak? Dia selubung habis. Pernah tengok tak? Pernah kan? Kak Tampin ada? Tak ada? Dia selubung habis tutup tu, itu nama dia khimar. Khimar. Bukan himar. Kalau himar tu kaldai. Kha. Akak tu nampak dia pakai himar. Pakai kaldai namun. Tak betul. Kha. Khimar. Kenapa khimar? Sebab dia menutup. Kenapa namakan khamr? Kerana dia menutup. Nabi pernah sebut khammiru ina'a ahadikum walau bi'ud. Khammiru, Nabi sebut tutuplah belanga air itu atau tempayan air. Kalau tak jumpa penutup, walaupun tak jumpa penutup, walaupun dengan sebatang lidi. Nabi kata tutup. Letak sebagai syarat tutup. Orang dulu mana bagi makanan, minuman, air tenganga macam tuan-tuan. Betul tak? Dia mesti tutup. Sebab itu khamar, khammiru, khimar, khamru, maksudnya menghilangkan kewarasan akal. Maka apa yang ada dalam arak itu ada dalam dadah. Bahkan dadah ini mudaratnya lebih besar pula. Maka adanya illah yang sama dibawa, maka dikiaskan apa yang ada dalam arak ada dalam dadah, dan lebih daripada itu. Berdasarkan pada itu, maka diharamkan juga dadah. Ya, fahamlah ya agaknya kan. Jangan pula lopeh ni kata, betul lah dalil dadah ada. Mana dalil dadah? Fi amadim mumaddadah. Ada Mak Saleh tanya, kalaulah korang cakap dalam Quran semua segala sesuatu ada. Betul dalam Quran segala sesuatu ada? Ya, segala sesuatu ada. Kalau segala sesuatu dalam Quran, nama saya ada tak? Dia kata. Nak nama kau apa? Nama saya Coke. Dia kata. Coke? Oh, your name is Coke? Alright, your name is Coke. Yes, I've been mentioned in the Quran. Your name is Coke. Where Quran mention about my name? Dia katakan. Kat mana Quran sebut nama dia? Dia kata ada. Watarakuka qaima. Surah ayat Jumaat. Surah Jumaat kan, hujung kan. Kullu huwa khairum minat tijarati lahwa. Watarakuka qaima. Watarakuka qaima. Ada pula nama Tony. Ada tak nama saya dalam Quran? Ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada nama dia Tony. Macam-macam boleh banyak nama dalam Quran. Cuma orang nak cari semua dalam Quran. Jadi nampak kan di antara kias illah. So itu yang digunakan. Namun ulama ada beberapa keadaan dia panggil tankihul manat. Pertama sekali tahqiqul manat, tankihul manat dan juga takhrijul manat. Yang ni very akademik dalam usul fiqh. Saya tak bincang di sini. Saya nak pergi pada elemen utama illah dalam kias. Ini yang saya sebutkan tadi. Ada tahqiqul manat, tankihul manat dan juga takhrijul manat. Ini bagaimana kaedah itu digunakan untuk memastikan sesuatu perkara itu boleh ataupun tidak. Termasuklah yang kita bincang hari ini. Kebaikan dan keburukan, kecerdasan buatan AI. Saya sampai pukul berapa? Mana urus setia? Halo? Wih, lama lagi. Saya dah macam-macam style berdiri dia. Kanan kiri, sengit situ, sengit sini. Sampai 10.30, betul? Baik. Kita ada soal jawab ke? Ada. Yalah.
Kebaikan dan keburukan kecerdasan buatan. Setiap perkara yang wujud di dunia ini ada baik buruknya. Betul tak? Semua ada baik buruknya. Bagaimana manusia menggunakan dan memanfaatkan, itulah dia punya jawapan kepada baik buruk sesuatu perkara. Pisau kat rumah tu untuk potong sayur, potong daging, potong bawang. Itu kegunaan pisau tu. Baik tak kalau setakat itu? Baik. Tapi bawa pisau tu nak potong jari orang, nak potong kaki orang, boleh tak? Dah tak baik pula. So lihat ke mana kita bawa peralatan tersebut. Sama juga dengan mafasid dalam isu teknologi. Ke mana kita nak bawa teknologi itu? Adakah teknologi kita nak bawa untuk membangunkan umat, untuk memanfaatkan umat biar nampak kita tidak ketinggalan, maka kita tidaklah dilihat sebagai orang yang anti kepada teknologi atau anti kepada perkembangan semasa. Dalam masa yang sama, kita mesti letakkan asas yang betul. Yang keduanya, Abul Hasan Ali An-Nadawi. Dia ni seorang ulama daripada benua India. Daripada India lah. Tidaklah sebab saya ni India, maka ulama India. Yolah kat ustaz ni kan. Dia mentang-mentang lah. Tak ada ulama lain dipetik kan. Sebab dia di antara orang yang pertama bercakap mengenai teknologi dan kesannya kepada umat. Abul Hasan Nadawi dalam buku dia, Madza khasiral alam bi inhitatil muslimin. Buku ini saya baca sebahagiannya. Beliau sebut teknologi itu tidak salah. Tapi teknologi itu ada di tangan siapa? Itu yang persoalannya. Kalau teknologi itu dibuat untuk membawa maslahah, membawa manfaat, maka baiklah dia. Tapi kalau you buat teknologi untuk menghancurkan negara lain, you buat teknologi untuk merosakkan negara lain, untuk apa? Untuk apa? So macam mana dunia barat buat teknologi? Dia buat teknologi yang namanya senjata nuklear. Dan banyak senjata-senjata yang dibuat. Kemudian senjata nuklear itu dibuat untuk siapa? Untuk takutkan siapa? Untuk rosakkan siapa? Sebenarnya. Kalau matlamat dia untuk membawa kemudaratan dan membawa kepada kemusnahan, maka tidak boleh, sebab tujuannya awak gunakan teknologi untuk merosakkan pihak lain. You nak kata you ada kuasa besar. Tengoklah tuan-tuan apa berlaku dekat Iraq, apa yang berlaku dekat Libya, apa yang berlaku dekat Palestin dan negara-negara Islam yang lain. Puncanya bila dunia kuasa besar mempengaruhi dengan teknologi. Tuan-tuan, saya check in kapal terbang airport dekat Kuala Lumpur. Katakan saya check in dekat kaunter. Saya nak pergi ke Turki. Sesalinan perjalanan saya akan sampai dekat pihak berkuasa antarabangsa. Akan sampai. Tuan-tuan ingat siapa yang kata data kita tak ada orang tahu? Berapa ramai daripada cendekiawan yang terlibat dalam sistem pembuatan dan teknologi ini, contohnya Sheldon ni seorang teknologis yang kerja dengan tentera Amerika Syarikat, dia kerja dengan CIA, dia kerja dengan NSA, National Security Agency, dia kerja dengan CIA. Lama dia kerja, sekarang ujungnya dapat kerakyatan Rusia. Dia tersadai dekat airport Moskow untuk 1 bulan. Kemudian dia masuk dan bekerja dekat Rusia sebagai warga negara di situ. Sebab dia asal orang Amerika. Dia dedahkan bagaimana Facebook, Twitter, semua maklumat yang kita masuk itu, data yang kita masuk itu tidak diprotek pun. Siapa yang protek data tu? Handphone saya ni, bila saya beli handphone ni, dia ada nombor serial kan, nombor serial. Saya kena masukkan nombor serial dia sebelum saya activate. Bila dia activate saja, pihak tertentu akan dapat track di mana Farid Rawi berada. Nama Farid Rawi dia masukkan nombor telefon, tak payah nama pun tak apa. Nombor telefon masuk, dia tahu saya kat mana ada sekarang. Siapa yang cakap saya ni bebas daripada dipantau atau
secara umumnya kita semua. Tapi kalau big shot, dia tu individu-individu penting, memang dia akan ekori. Kalau Kak Nap, Kak Jah, dekat Tampin, kan, kerja, jual kuih kuci, memang tak carilah. Kalau orang tu pembuat dasar, big shot, dia akan follow. Iya. Sebab itu kita heran apabila kapal terbang kita jatuh, MS yang bukan 770, bukan 370, bukan yang tembak jatuh tu, yang hilang dalam air tu, 370 kan, hilang. Kita heran macam mana dunia barat tak tahu kapal terbang tu jatuh kat mana. Kalau Farid Rawi sekecil-kecil manusia dia boleh tahu saya pergi mana, dengan handphone saya, takkan kapal terbang sebesar itu jatuh kat mana dia tak tahu. Dia punya teknologi, enjin yang dibuat oleh Rolls-Royce ataupun Airbus, dia buat enjin kapal terbang. Maklum enjin kapal terbang kayak mana? Banyak kali maklum naik kapal terbang, maklum tahu tak enjin kapal terbang tu kayak mana? Tengok maklum, tak tahu. Takkan jin yang bawa kapal terbang tu maklum? Agak-agak tengok jawab kek porot dia tu. Kat bawah dia tu, kat tempat letak barang, kek bawah tu enjin dia. Kat ekor. Kek mana? Salah. Ikut aja kerja maklum. Farid Rawi salah, terjun. You jump, I jump. Dekat kapak itu. Kapak, kepak. Kapak Iyalah. Oi, orang putih. Kek wing ni. Oi, boleh tahan maklum orang putih maklum. Kek wing, kek wing. Kat sayap dia tu. Ada yang ada kipas dua tu. Kalau dua lah, kalau empat lah. Itulah enjin dia. Minyak simpan kek mana? Oi, ustaz ni biar botol sikit dia. Biarlah maklum naik kapal terbang tu rasa kocut perut lagi lepas ni. Minyak disimpan kat sayap tu, sepanjang-panjang sayap tu letak minyak. Sebab itu kalau kita tengok kapal terbang dia tengah parking, dia masuk yang nozzle tu, dia punya tempat isi minyak tu kan. Kalau kita kat pump kan, kita isi minyak macam tu. Dia punya dia bawa, dia terus cucuk dekat sayap tu, dia masuk minyak dalam sayap. Kat sayap tu minyak tu disimpan. Masa dia nak terbang, berat itu sekian. Masa dia nak landing, beratnya mesti sekian. Sebab itu masa dia terbang, berat sekian. Masa landing, berat dia tu tak boleh lebih sekian. Kalau ada lebih, dia tak boleh nak buka perut kapal terbang buang barang. Maka dia buanglah minyak sikit. Supaya ringan sikit. Sebab itu kita kadang-kadang rasa macam bau minyak tanah. So bau minyak tanah bocor barangkali. Minyak dia bukan minyak tanah, bukan minyak gas, bukan minyak petrol. Minyak dia minyak special. So nak beritahu, kapal terbang ni bila jatuh tu, once dia sentuh air, patutnya Airbus, company Airbus ataupun Rolls-Royce, dia dah tahu kat mana jatuh. Bila kata tak tahu, itulah tak tahu. So orang menempelit. Orang sudah jadikan itu sebagai satu bisnes. Ingat semua armada, semua jenis kapal layak, kapal-kapal yang kapal selam, macam-macam teknologi digunakan untuk cari kapal terbang tu, ingat percuma ke tuan-tuan? Sama ada guna aset dalam negara atau aset luar negara. Ingat percuma ke? Semua bil kena bayar. So you see how people from outside make money, kata orang. Macam mana orang di luar sana melihat opportunity untuk buat duit melalui apa yang ada dalam negara kita lah. Okay.
kebaikan kecerdasan buatan. Apa kebaikan-kebaikan itu? Okey, kita tahu AI atau kecerdasan buatan digunakan oleh institusi-institusi kewangan, saintis, ahli psikologi, pengamal perubatan, jurureka bentuk, perancang bandar dan perkhidmatan keselamatan dan pelbagai lagi. Ia juga digunakan dalam permainan komputer, meramal pergerakan saham, mencipta gambar, mendiagnosis penyakit, merancang perjalanan, menterjemah bahasa, membantu membina mesin dan kompleks, mengajar, bermain muzik dan lain-lain. Tuan-tuan, sekarang katakan maklum kalau rajin kan, cuba buat skrip lagu. Buat skrip lagu dalam 3-4 baris kan. Masuk dalam ChatGPT, masuk dalam AI, minta dia musikkan seni kata gitu. Tak sampai 5 minit dah cipta lagu dengan komposer dia sekali. Cipta lagu, Kak Jah Tampin. Komposer, Kak Jah Tampin. Ya, sebab kita tak payah dah pakai, okey, ini lirik saya, tolong buatkan muzik. Lambat, tak ada. Bagi tahu dekat komputer, bagi tahu dekat AI. Dia buatkan kejap je. Iya tuan-tuan. Suara sodak pula tu. Tak payah nak upah orang menyanyi. Dia boleh pilih suara yang ada kat situ. Farid Rawi, saya ceramah ni kan, orang kalau ambil video saya ni, orang boleh ambil, orang boleh tukar saya bercakap ni cakap bahasa Jerman. Boleh? Saya bercakap pumpa tapi cakap Jerman. Setahu saya kat Tampin cakap Melayu. Kenapa pula keluar Jerman? Dia boleh ubah. Dia boleh ubah. Itu teknologi yang ada. Tiba-tiba pula keluar Farid Rawi bagi fatwa. Dengan ini saya berpendapat bahawa bulan puasa ialah pada bulan seboleh. Saya tak cakap pun, tapi AI boleh buat sampai nampak macam real. Itu masalah dia sekarang tuan-tuan. Dia boleh ambil orang-orang kenamaan, orang-orang yang ada figura-figura yang besar ni untuk dia mengeluarkan satu kenyataan yang bukan dia. Jadi, daripada sekarang kita boleh lihat teknologi yang ada ini, termasuk AI yang ada ini, boleh menjadikan pembuktian di mahkamah-mahkamah tertentu, termasuklah yang dinamakan sebagai korinah. Contoh, apa bukti perkara itu berlaku? Saya ada gambar tuan-tuan, saya ada gambar dia tuan. Dalam dunia teknologi sekarang AI ni, macam mana gambar tu nak diklasifikasikan? Sebab itu kalau ada video, ada gambar, orang akan hantar ke forensik. Nak tengok ketulinan itu. Kalau 1-2 orang dah mula pertikai, jadi bahan bukti yang dikemukakan di mahkamah boleh dipertikaikan dari sudut keabsahannya. Faham tak? Kembali balik kepada sistem Islam, bahawa mestilah saksi itu saksi hidup melihat perkara tersebut atau pengakuan daripada pelaku itu sendiri. ChatGPT saya sebut tadi. GPS, penggunaan AI dalam GPS, fungsi autocorrect. Atau satu statement kita buat, kita minta dia betulkan. Vacuum robotik ni ialah vacuum yang kita tekan dia berjalan sendiri kat rumah itu. Virtual ifta maksudnya dunia teknologi sekarang ini telah mewujudkan beberapa platform untuk mengumpul fatwa-fatwa di peringkat kebangsaan maupun di peringkat negeri dan letak dalam satu tempat. Kalau dekat Emirat Arab Bersatu di Dubai, 1 tahun virtual fatwa ini menghasilkan 130,000 fatwa. Berapa fatwa? 130,000 fatwa dikeluarkan. Sebab itu juga kemudiannya chatbot ini adalah
satu platform yang diwujudkan di jabatan-jabatan mufti atau di pejabat-pejabat agama bagi menjawab persoalan-persoalan lazim daripada masyarakat. Apa hukum anak susuan? Contoh, soalan-soalan yang biasa. Perkara ini nak dirujuk pada siapa? Jadi yang ni lebih kepada tanggungjawab di peringkat pejabat mufti, jabatan mufti ataupun di peringkat majlis fatwa. Perlu ada platform yang menghimpunkan soal jawab agama. Ini panggil chatbot, chat BOT lah. Itu kemusykilan agama. Okey, kita lihat keburukan cerdasan buatan AI. Pertama, akan ada pencerobohan maklumat, saya sebut tadi. Yang keduanya, mengurangkan dan menutup peluang pekerjaan. Betul, macam library tadi. Kita perlu ada library, kita perlu ada pekerja, kita perlu ada teknologi. Jadi yang tu semua sudah tidak digunakan lagi manusia. So semua gunakan teknologi, semua gunakan kepada sistem. So kurang peluang pekerjaan. Dan kita ingat bahawa AI, Artificial Intelligence, lagi mahal. Nak buat, lepas tu nak maintenance dia, menjaga kelangsungan teknologi tersebut. Juga tinggi kos dia. Tiada emosi. Kak Jah beli air kat mesin, contoh ada mesin kan? Ada mesin, air, nak beli air apa? Air soya, kotak, air soya kan, kotak. Berapa ringgit? Katakan RM1. Masuk RM1, tekan, tak keluar. Tak keluar. Kak Jah nak marah ke nak redha? Oh, tengok orang kayu. Alah, RM1 nak gaduh. Tapi ada orang kira. Dia sumpah mesin tu. Tak guna punya mesin. Telan duit aku tuntut besok. Dia bergaduh dengan mesin tu. Mesin tu tak ada emosi. Tak ada emosi. Dia boleh senyum, tapi senyum itu contoh macam Sophia kan, robot Sophia yang dibawa pada tahun 2018 oleh China ke Malaysia, dan ada dialog di Kuala Lumpur KLCC ataupun dibuat di Kuala Lumpur Convention Center. Ada perbualan Tun Mahathir dengan apa? Dengan Sophia ni lah. Sophia ni pula botak, pakai baju kurung, robot. Dia ada data maklumat umur Tun Mahathir Mohamad. Dulu Tun Mahathir Mohamad angkat sumpah berapa hari bulan masa pertama jadi Perdana Menteri, kali kedua jadi Perdana Menteri, tempoh dia mentadbir dah berapa hari, berapa jam, berapa minit. Satu-satu detail dia sebut. Soalan terakhir dia tanya, pada pandangan Tun Mahathir, adakah saya layak untuk menjadi Perdana Menteri? Boleh bayang besok Perdana Menteri kita robot, tuan-tuan. Rasa nak marah, jangan di-charge. Biarkan mati bateri dia kat situ, tuan-tuan. Mana boleh? Dia tak ada perasaan, dia tak ada emosi. Dia ceroboh hak orang lain kan? Dia rosak kan? Dia ada perasaan tak? Kesiannya, tak ada. Dia tak ada. Menjadikan manusia malas, ya, macam tadilah sebahagiannya kita kata kereta pun dah auto, bawa sendiri, kalkulator pula kita sibuk pakai. Jadi semua itu akan jadikan manusia lebih malas. Dan privasi data pribadi juga terdedah untuk diceroboh. Algoritma yang berat sebelah dan diskriminatif. Algoritma maksudnya bahasa komputer. Bila di-develop, bukan orang Islam yang terlibat daripada awal sampai akhir. Yang develop itu adalah dunia barat. Mesti mereka ada sedikit sebanyak ketidakpuashatian ataupun ada agenda-agenda tertentu. Jadi ini menggambarkan dia berat sebelah, diskriminatif. Yang seterusnya tidak telus, keberangkalian salah dan juga tiada semakan. Bila sesuatu perkara kita minta dengan ChatGPT, apa itu adil? Dia pun bagilah adil 1, 2, 3, 4, 5.
Tapi adakah adil yang dikemukakan sebagai satu cadangan itu berdasarkan kepada Quran, sunnah, dalil, pandangan ulama? Tidak, dia bagi secara umum, secara sathi. Ya. Kecerdasan buatan terdedah kepada kebocoran sistem keselamatan negara. Betul? Seperti mana Sheldon sebut dan juga beberapa teknologis di peringkat antarabangsa sebut, memang keselamatan negara boleh diceroboh. So untuk itu kena sentiasa berhati-hati. Sebab itu saya nak bagi tahu ibu ayah, kita selalu gunakan apps kan? Apps. Sama ada apps berkaitan dengan bank, apps tertentu. Kalau apps tu, katakan bank Islam punya apps, ada masa 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba dia akan keluar notification untuk upgrade. Update, betul? Update. Kalau keluar update, kita kena update. Sebab dalam 2-3 bulan, sudah ada pihak tertentu try ceroboh. Dan dia sudah mengenal pasti beberapa elemen yang boleh crash, boleh rosakkan sistem. Oleh demikian, Bank Islam, dia buat satu lagi lapis untuk protect. Lepas dia akan sentiasa orang pihak tertentu akan cari jalan untuk ceroboh. Kalaulah orang Islam dekat Malaysia ni, katakan 5 juta orang ada akaun Bank Islam. Contoh, 5 juta. Kalau sehari dia ambil daripada seorang akaun ni, RM1 atau RM10 atau RM1, banyak mana dia ambil satu hari? Sebab itu ada dulu cerita kan? Hamba Allah ni dia ambil RM1 je. Bila ditangkap tengok dia ada duit cash berjuta-juta. Lepas tu dia ada kereta Ferrari, kerani je dekat bank. Sebab dia boleh manipulate. Sebab itu kalau kena update. Kan? Kena update. Kalau tak dia akan mudah terceroboh. Dia macam sistem ni, dia macam rumah, macam dewan ni tuan-tuan. Dewan. Ada pagar, ada pintu, masuk sini. Lepas tu katakan dalam ni ada bilik, ada pintu, ada bilik. Kita duduk dalam tu. So teknologi kita ada kat dalam tu. Kita dah pasang pagar, tapi ada pencuri yang pandai untuk potong pagar. Dia tahu macam mana nak potong. Oh, ini kena potong macam ni, potong ni. Kita pun, dia tak potong, dia nak cuba lompat. Maka kita tinggikan pagar. Bila kita tinggikan pagar, dia buat tangga. Dulu tangga dia tak sampai, sekarang dia buat tangga yang boleh lepas pagar. Lepas tu dia masuk dalam tu. Lepas tu dia cuba pecah pintu ni masuk. Di pintu ni pula kita pasang grill. Grill tu ada kunci. Lepas grill tu ada pintu kaca. Pintu kaca pun kita kunci. So dia nak ceroboh tu ada banyak pintu. 1, 2, 3. Bila dia masuk pintu ketiga, Maybank dapat notification. Ada orang cuba ceroboh ni. Cepat betulkan balik. Dia betulkan balik. Sebab itu kita kena sentiasa update sistem. Tapi berhati-hati dalam kita update sistem, jangan tersalah tekan. Bila tersalah tekan, dapat kad scammer. Scammer ni jahat tuan-tuan. Sabtu Ahad telefon. Baru ni scammer ada telefon. Saya daripada Mahkamah Tinggi Ipoh. Saya kata apa hal aku duk bangi Ipoh pula telefon. Saya kata ya, daripada Mahkamah Tinggi Ipoh. Korang hari Ahad, Sabtu kerja. Ya encik, kadang ada kes banyak kita terpaksa uruskan kes. Itulah saya pun pelik juga apa pasal kes dia sampai ke Ipoh. Itu saya tidak tahu encik, tapi encik kena boleh datang ke Mahkamah Ipoh secepat mungkin. Saya duduk bangi. Itu saya tak tahu encik. Kau semua tak tahu tapi suruh aku datang. Tadi saya dah nampak dah ni semua scammer. Saya bagi datang sekirah. Apa pasal duit halal tak cukup dah ke? Kalau tak cukup bagi tahu. Jangan buat cerita, jangan buat cari duit secara haram. Dia tak telefon. Ya. Ada kawan sembang tuan-tuan, satu hari dia mendapat belas-belas ribu tuan-tuan. Kena pula dia dapat telefon maklum. Assalamualaikum. Ni Puan Zainab ya? Ya. Boleh bacakan nombor IC? Daripada mana? Saya daripada Mahkamah Tinggi contohnya Mahkamah Tinggi Pahang, Kuantan Pahang. Dengar Mahkamah Tinggi, kita pun akan rasa apa? Dudap, apa sah pula Mahkamah Tinggi telefon boleh bagi nombor IC, kita pun bagi nombor IC. Ini ada satu saman atas nama makcik ya. Kalau makcik kena selesai, kena datang. Macam mana makcik datang? Makcik duk tampil. Kalau tidak pun makcik saya boleh tolong makcik. Makcik transferkan aja sekian. Saya bayar aja saman ini. Tak banyak, 5,000 saman dia.
Macam mana dia 5,000 banyaknya? Okey, saya boleh minta diskaun untuk makcik, tapi makcik kena masukkan duit. Kita pun berialah masukkan duit. Biasa kan macam tu kan? LSDN, mahkamah dia takkan telefon lah tuan-tuan. Dia hantar surat saman je. Kalau telefon pun ahli kerja. Kalau hari kerja telefon, kita boleh minta supaya tak apa, nanti bagi detail, saya akan pergi sendiri ke pejabat berkaitan untuk saya uruskan. Senang cerita, kalau betul ada. Oh, 10.35. Okey, pemain utama kecerdasan buatan AI, Amerika Syarikat. Yang keduanya adalah China. Ketiga, Jerman. Keempat, India. Kelima, Kanada dan negara-negara yang lain berikutnya. So, yang pemain besar. Dan kita tahu agenda-agenda negara-negara ini bukanlah satu agenda yang sentiasa memihak kepada Islam. Saya nak sebut dari perspektif Islam. Ini seorang ulama daripada Mauritania, nama dia Syekh Abdullah Bayya. Syekh Abdullah Bayya diletakkan beberapa asas. Saya nak baca sepintas lalu. Agama Islam tidak pernah menghalang perkembangan ilmu termasuklah kecerdasan buatan, namun mesti tidak kompromi nilai kerohanian dan material. Kerohanian mesti diberi keutamaan. Ini penting bagi mengekalkan tamadun kemanusiaan. Kedua, kecerdasan buatan perlu meraihkan batasan akhlak yang menjadi nilai yang paling tinggi bagi kedudukan manusia, memelihara kemuliaannya dan kehidupannya. Yang keempat, kecerdasan buatan ciptaan moden timbul dari sifat kecerdikan manusia yang telah berpindah dari perkembangan teori kepada realiti dan penghasilan. Dia tak teori lagi dah, dia cuba hasilkan sesuatu dalam bentuk teknologi. Yang keempat, walaupun kecerdasan buatan ini banyak faedahnya, namun jangan leka kerana bersamanya ada bahaya dan malapetaka apabila penggunanya tersalah langkah. Baik, garis panduan kecerdasan buatan. Pertama sekali, sebarang bentuk kecerdasan buatan hendaklah menyanggahi sifat sanam, iaitu berhala atau timsal, patung yang bernyawa. Ini sebahagian daripada sadda dzara'i'. Pertama, sebarang bentuk kecerdasan tak boleh ada unsur-unsur pemujaan dan sebagainya. Yang keduanya, elakkan sebarang bentuk gharar, penipuan. Yang ketiga, penggunaan dan penciptaan kecerdasan hanya untuk tujuan urusan harian kehidupan, perkara teknikal berkaitan dengan agama. Kecerdasan buatan AI tidak boleh menyentuh sensitiviti agama seperti isu ghaibiyat dan lakaran wajah Rasulullah SAW dan misalnya. Tak boleh cerita benda-benda ghaibiyat. Contoh, tanya dekat artificial intelligence, cuba lukiskan arasy Tuhan, contoh. Tak boleh. Kalau dilukiskan, lepas tu kita pula jaja. Kemudian kita lukis pula, tolong lukiskan bentuk fizikal buraq. Buraq yang Nabi naik pergi Isra Mi'raj tu, dia pun lukis. Jadilah kuda warna putih ada sayap. Kita pun kata, inilah buraq. Tak boleh. Ya. Perlu dibuat kajian yang lebih mendalam. Jika ada keperluan untuk pentarjihan hukum, perlu rujuk kepada bahagian yang berkaitan, Jabatan Mufti dan juga bahagian istimbat hukum ataupun kepada lajnah buhus, ya, lajnah yang bertanggungjawab menjaga kajian. Dan begitu juga kecerdasan buatan dilarang sama sekali menceroboh karamah insaniyah. Ini dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala sebut, "Laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr." Jadi karamatul insan, kena jaga kemuliaan insan. Seterusnya dengan perkembangan terkini kecerdasan buatan AI, pembuktian kesalahan, dan dalam mahkamah ini saya sebut tadi bagaimana qarinah itu boleh dipertikaikan. Mencari fatwa melalui kecerdasan buatan, Imam An-Nawawi menyenaraikan ini di antara senarai. Perlu ada kepakaran mukallaf, muslim dipercayai, bebas daripada sifat dicurigai, bersih daripada perlakuan fasik dan menjatuhkan maruah, fakih dan kefahaman agama yang baik, berfikiran telus, betul urusan dan istinbat, sentiasa berwaspada, difahami semua lapisan masyarakat sama ada merdeka, hamba, wanita, buta atau bisu. Jadi ini di antara 10 ciri yang digariskan oleh Imam Nawawi sebagai seorang ahli yang layak dalam menghasilkan hukum dan menghasilkan satu pandangan berkaitan dengan hal ehwal agama.
Tapi kalau kita rujuk pada AI, adakah sifat-sifat itu ada pada dia? Dia hanyalah mesin yang tidak ada emosi. Mudah-mudahan ibu ayah yang saya kasih sekalian, perkongsian ini membawa kepada manfaat. Walaupun dia nampak akademik, saya cuba usahakan supaya ini disampaikan dalam bentuk santai dan boleh difahami. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang adalah kelemahan saya. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.